Saya tidak mahu kembali ke negara itu lagi. Di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Klia, seorang warga Amerika memegang erat tiket sehalanya dengan air mata yang mengalir deras. Apa yang berlaku di Malaysia sekarang bukan sekadar tren pelancongan biasa. Ia adalah sebuah penghijrahan besar-besaran moden demi kelangsungan hidup. Mengapa golongan elit dari negara kuasa besar dunia, doktor lulusan Harvard jurutera jenius dari MIT, sanggup meninggalkan kerjaya dan aset mereka untuk melarikan diri ke Malaysia? Apa yang mereka temui di sini bukanlah sekadar pemandangan indah atau makanan yang lazat, tetapi sebuah nilai murni yang sering kita ambil mudah sehingga kita tidak menyadarinya. Seorang wanita berusia 62 tahun sanggup meninggalkan tanah airnya demi melindungi cucunya. Apabila Anda mendengar kisahnya tentang keruntuhan masyarakat Amerika dan alasan mengapa dia menitiskan air mata kelegaan di Malaysia, pandangan Anda terhadap negara ini akan berubah 180 darjah. Kebenaran yang mengejutkan seluruh Amerika ialah mengapa Klia kini dibanjiri oleh ribuan warga Amerika. Mengapa golongan profesional termasuk dokter jurutera dan pakar IT memilih untuk menetap di Malaysia? Alasan ini menggoncang Amerika Syarikat. Malaysia benar-benar sebuah negara yang luar biasa. Saya tidak percaya ada negara seperti ini wujud di dunia. Di Klia, jumlah kemasukan harian mencecah angka yang sangat tinggi. Orang ramai dari seluruh dunia membuktikan keinginan mereka untuk berada di sini. Apabila seorang warga Amerika menceritakan mengapa dia melepaskan segala-galanya untuk berpindah ke Malaysia, ia memberi impak besar kepada masyarakat di sana. Statistik menunjukkan bahawa menjelang tahun 2025, jumlah warga Amerika yang menetap di Malaysia meningkat sebanyak 425% berbanding 5 tahun lalu. Apakah yang mereka temui selepas merentasi jarak 15.000 kilometer? Nenek hari ini di sekolah saya terpaksa bersembunyi di bawah meja lagi. Saya Ellen Thompson berusia 62 tahun. Selama 30 tahun saya berkhidmat sebagai ketua jururawat di sebuah hospital besar di Seattle. Hari itu ketika saya memeluk cucu saya yang berusia 8 tahun Emily, lengan saya menjadi kaku. Kata-kata yang keluar dari mulut anak perempuan saya Jessica membuatkan jantung saya seakan terhenti. Saya meneliti semula notis dari sekolah Emily garis panduan latihan lockdown sekatan masuk kecemasan. Untuk seorang kanak-kanak berusia 8 tahun, mereka perlu menjalani latihan menghadapi penyerang bersenjata. Saya membawa kertas itu ke bilik air dan menangis dalam diam. Sepanjang 30 tahun di hospital, saya melihat ribuan pesakit, tetapi di hadapan realiti bahawa cucu saya sendiri perlu belajar cara melarikan diri daripada peluru hati, saya hancur sepenuhnya. Suami saya David adalah seorang pesara guru sekolah menengah berusia 64 tahun. Sejak beberapa bulan lalu, dia menderita kesakitan lutut yang teruk. Apabila saya cuba membuat janji temu di klinik pakar ortopedik, jawaban kaki tangan di sana masih terngiang-ngiang. Janji temu paling awal adalah 6 minggu lagi. Untuk imbasan MRI perlu tunggu 4 minggu lagi selepas itu. Ini bermakna hanya untuk mendapatkan diagnosis, kami perlu menunggu 10 minggu. Setiap malam melihat suami saya mengerang kesakitan, sehingga sukar untuk menaiki tangga saya berasa sangat tidak berdaya. Sebagai kaki tangan perubatan yang berpengalaman, ironinya keluarga saya sendiri tidak mendapat rawatan yang sepatutnya. Satu petang selepas Emily tidur, saya menonton berita. Satu lagi kejadian tembakan rambang berlaku di sebuah pusat beli belah di pusat bandar Seattle. David mencampak alat kawalan jauh televisyen dan berkata, "Sekarang pusat beli belah pun sudah tidak selamat. Di mana sebenarnya kita tinggal?" Saya terdiam. Saya memandang keluar tingkap. Walaupun belum jam 7 malam, jalanan sudah sunyi sepi. Semua orang hidup dalam ketakutan untuk keluar rumah. Ketakutan itu telah menjadi sebahagian daripada rutin harian kami. Malam itu saya tidak dapat melelapkan mata. Masa depan Emily terus bermain di pikiran saya. Adakah dia akan membesar dalam dunia di mana dia perlu menjalani latihan kecemasan setiap kali ke sekolah, tidak boleh bermain bebas di taman, tidak boleh melangkah keluar rumah pada waktu malam? Di hospital saya pernah merawat ramai mangsa, tembakan malah kanak-kanak kecil. Dahulu saya rasa itu masalah orang lain, tetapi sekarang anak dan cucu saya boleh menjadi mangsa pada bila-bila masa. Beberapa minggu kemudian, David pulang dari hospital dengan wajah yang lesu. Saya sudah tunggu 6 minggu, tapi dokter kata perlu MRI dahulu untuk tahu puncanya. Tapi MRI perlu tunggu 4 minggu lagi. Saya melihat wajah suami yang keletihan. Jika ditambah dengan kelulusan syarikat insurans, mungkin memakan masa 3 bulan. Bagaimana jika lutut saya menjadi lebih teruk dalam tempoh itu?
Inilah realiti sistem perubatan Amerika. Walaupun dianggap antara yang terbaik di dunia, pesakit terpaksa menunggu berbulan-bulan dan menanggung kos yang sangat mahal. Pada suatu malam yang sejuk sekitar jam 2 pagi telepon saya berbunyi. Ia daripada Jessica. Ibu, ada kejadian tembakan, berhampiran kawasan perumahan kami. Emily menangis ketakutan. Saya bergegas ke rumahnya. Emily menggigil di pelukan ibunya, sementara Jessica memandang keluar tingkap dengan penuh waspada. Siren polis berbunyi sepanjang malam. Malam itu saya berazam saya tidak akan membiarkan Emily mewarisi kehidupan seperti ini. Saya mesti mencari tempat yang lebih baik. Tetapi kemana meninggalkan Amerika, bermakna meninggalkan segala akar umbi kehidupan kami. Dalam kekalutan itu, saya menerima panggilan video daripada anak saudara saya, Jason. "Makcik, apa kata makcik datang berehat di Kuala Lumpur selama 3 minggu?" Cadangan Jason sangat mengejutkan. Jason adalah seorang perunding yang baru 6 bulan bekerja di Kuala Lumpur. Di skrin Jason kelihatan sangat sihat dengan latar belakang pemandangan malam Kuala Lumpur yang bercahaya. "Malaysia terlalu jauh, Jason. Lagipun kami tidak mahir bahasanya," kata saya ragu-ragu. Jason ketawa. "Makcik, hospital di sini mempunyai penterjemah. Dan yang paling penting, rawatan lutut pakcik boleh diselesaikan dalam masa 1 minggu dari diagnosis hingga rawatan." 1 minggu saya memandang skrin dengan wajah tidak percaya. Ya, betul. Rakan sekerja saya membawa bapaknya menjalani pembedahan lutut di sini. MRI dilakukan pada hari yang sama dan pelan rawatan keluar keesokan harinya. Kosnya hanya 1/10 daripada kos di Amerika. David yang berada di sebelah mencelah 1/10. "Bagaimana mungkin, pakcik, sistem perubatan di sini berbeza? Masa menunggu singkat, kos berpatutan. Dan yang paling penting, Jason, berhenti sejenak di sini, walaupun pada waktu malam Anda boleh berjalan dengan bebas. Masalah senjata api yang makcik risaukan itu tidak wujud di sini." Kata-kata itu membuatkan jantung saya berdegup kencang. Betul ke ya? Tahun lepas hampir tiada kes tembakan rambang di Kuala Lumpur. Jam 11 malam pun masih ada warga emas berjalan di taman. Wanita juga berani menaiki MRT sendirian. Saya sukar mempercayai telinga saya sendiri. Bebas berjalan pada waktu malam. Tidak perlu rasa takut menaiki pengangkutan awam. Sudah berapa lama saya tidak merasai perasaan itu. David memegang tangan saya. "Mari kita coba pergi. Lagipun lutut saya perlu dirawat." Saya akhirnya bersetuju. Beberapa hari kemudian kami mengemas beg. Walaupun rancangannya hanya 3 minggu, dalam hati saya berfikir mungkin kami akan tinggal lebih lama. Jessica memeluk kami di lapangan terbang. "Ibu, jika tempat itu bagus, bolehkah kami ikut juga?" Matanya penuh dengan harapan. "Ibu pergi tengok dahulu," balas saya. Melalui kawalan keselamatan di Amerika, saya sekali lagi merasai realitinya, polis bersenjata berat, pemeriksaan ketat, dan wajah-wajah yang tegang. Selepas penerbangan selama belasan jam, kami mendarat di KLIA pada jam 10 malam. Sebaik keluar dari pintu ketibaan, Jason melambai ke arah kami. "Selamat datang ke Malaysia." Keluar dari lapangan terbang, perkara pertama yang saya rasai ialah perbezaan udaranya. Ketegangan itu hilang. Orang ramai kelihatan tenang. Tiada siapa yang berada dalam keadaan berjaga-jaga. "Kita naik ARL atau MRT ya? Kalau beg banyak kita ambil Grab sahaja," kata Jason. Saya terkejut. Sekarang sudah jam 10 malam masih boleh naik kereta api. Ya, kenapa tidak? Pengangkutan awam di sini beroperasi sehingga tengah malam. Di Amerika menaiki kereta api pada jam 10 malam adalah seperti membunuh diri, tetapi Jason mengatakannya dengan begitu bersahaja. Di dalam kereta api saya melihat sekeliling. Ada pelajar, pekerja, pejabat, dan pasangan warga emas seperti kami. Semua orang tenang, ada yang melihat telepon, ada yang berbual. Tiada yang memandang curiga. Saya memegang tangan David. "Sayang, pelik sungguh." Saya langsung tidak rasa takut. David mengangguk setuju. Saya melihat seorang wanita tua, mungkin berusia 70-an, menaiki MRT sendirian dengan beg belanjaan selepas jam 10 malam. Ini mustahil berlaku di Seattle. Apabila kereta api melintasi kawasan bandar, pemandangan malam Kuala Lumpur sangat mempesonakan. Di kawasan taman orang ramai masih berjoging dan berbasikal walaupun sudah hampir jam 11 malam. "Mereka tidak dalam bahaya, ke?" tanya saya. Jason tersenyum. "Bahaya apa? Di sini ini adalah rutin biasa. Malah ada yang bersukan sehingga jam 1 pagi. Kami tiba di Pangsapuri tingkat 30 yang disediakan Jason. Dari balkoni saya melihat lampu kota Kuala Lumpur yang meriah. Kedai serbaneka di bawah penuh dengan orang yang berbual, pelajar yang pulang dari kelas tambahan, semuanya berjalan tanpa rasa takut. Malam itu saya tidur dengan sangat nyenyak tanpa rasa bimbang. Esoknya Jason membawa kami ke sebuah pusat perubatan pakar di Ampang.
Sebaik melangkah masuk ke lobi hospital saya terpana. Fasilitinya sangat moden dan bersih. Seorang kaki tangan menyapa kami dalam bahasa Inggris yang fasih. Penterjemah perubatan Cik Mei membantu kami. Di ruang menunggu terdapat pesakit dari Eropah, Timur Tengah dan Amerika. Ramai pesakit warga asing di sini, kata saya. Ya, jumlah pesakit dari Amerika meningkat 2 kali ganda berbanding 5 tahun lalu kerana kualiti perubatan yang tinggi dan kos yang telus, jelas Cik Mei. Kami bertemu Dr. Lim, pakar ortopedik. Selepas memeriksa David, beliau berkata, "Kita perlu MRI segera. Jika Tuan sedia, kita boleh lakukan pagi ini juga." Sekarang, hari ini David bertanya dengan nada terkejut. "Ya, dalam masa sejam lagi. Di Seattle kami perlu tunggu 4 minggu, tetapi di sini hanya 1 jam." Selepas MRI, keputusan keluar pada 11 petang. David didiagnosis dengan kecederaan meniskus dan peringkat awal artritis. Dr. Lim mencadangkan rawatan suntikan sel stem. Sebagai juru rawat selama 30 tahun, saya tidak pernah melihat proses yang secepat ini. Masuk jam 9 pagi, jam 2 petang pelan rawatan sudah siap. Kosnya sekitar 10.000, kira-kira USD 2.300. Di Seattle walaupun ada insurans, kosnya mungkin USD 8.000. Tanpa insurans, ia boleh mencecah USD 15.000. Dan yang paling penting, harganya tetap dan telus. Keluar dari hospital, David berkata, "Saya rasa seperti bermimpi. Perkara yang mengambil masa 6 bulan di Amerika selesai dalam setengah hari di sini." Jason kemudian membawa kami melawat pusat aktiviti warga emas Poway di kawasan kejiranan. Ia adalah bangunan yang direka khas untuk golongan berumur 60 tahun ke atas. Ada kafe, gimnasium, kelas komputer, dan ruang aktiviti seni. "Berapa yuran pembelajarannya?" tanya saya. "Kebanyakannya percuma atau sangat murah kerana subsidi kerajaan," jawab Jason. Saya melihat warga emas tempatan belajar menggunakan tablet, ada yang berkebun dan ada yang berlatih tarian tradisional. Saya bertemu seorang wanita Amerika, Carol, 68 tahun, yang sudah menetap di sini selama 3 tahun. "Di sini sangat menakjubkan," kata Carol. "Di Amerika bersara bermakna kehidupan Anda berakhir dan Anda terasing. Tetapi di sini ia adalah permulaan baharu." Saya mengajar bahasa Inggris secara sukarela dan mempunyai ramai kawan tempatan. "Yang paling penting, saya boleh berjalan kaki pada waktu malam." Kata-kata Carol menyentuh hati saya. Di Amerika, pesara sering hidup terpencil kerana faktor keselamatan. Tetapi di sini warga emas kekal berhubung dengan masyarakat. Menjelang senja kami ke Taman Tasik. Walaupun sudah jam 8 malam, taman itu meriah dengan keluarga yang berkelah dan orang tua yang berjalan santai. Saya melihat 2 wanita tua berjalan berpegangan tangan sambil berbual. David memegang tangan saya. "Ellen, saya rasa saya sudah temui apa yang kita cari selama ini. Apa dia kehidupan yang biasa? Boleh berjalan malam, boleh ke hospital tanpa stres, boleh berjumpa orang. Perkara asas ini telah menjadi mewah di Amerika, tetapi di sini ia adalah hak setiap orang." Malam itu saya tidak dapat tidur kerana perasaan yang melonjak-lonjak. Rancangan 3 minggu, kami mula berubah menjadi keinginan untuk menetap terus. Bagaimana jika kami membawa Jessica dan Emily ke sini? Bagaimana jika kami menghabiskan usia tua kami tanpa ketakutan? Hari-hari berikutnya kami cuba keluar sendiri tanpa Jason. Menggunakan MRT sangat mudah kerana papan tanda dalam bahasa Inggris dan orang tempatan sangat mesra membantu. Kami melawat pasar seni, kuil dan masjid. Di mana-mana sahaja kami disambut dengan senyuman keluarga Malaysia. Kami makan di kedai tempatan dengan kos hanya USD 5,7 untuk satu hidangan yang mengenyangkan. Saya menghubungi Jessica melalui panggilan video. "Jessica, tempat ini benar-benar berbeza. Rawatan hospital pantas, jalanan selamat, dan warga emas di sini sangat bertenaga." "Ibu, adakah itu semua benar? Bagaimana semua itu boleh wujud serentak? Ibu pun susah nak percaya kalau tak tengok sendiri. Kita selama ini tinggal di tempat yang tidak normal, Jessica." Kami memutuskan untuk tinggal setahun sebagai percubaan. 2 minggu kemudian, Jessica dan Emily tiba di Malaysia. Wajah Jessica kelihatan sangat letih. Saya tahu betapa beratnya tekanan hidup di Seattle. Malam pertama mereka, kami membawa mereka ke Taman KLCC. Walaupun sudah jam 9 malam, kawasan itu penuh dengan keluarga. Jessica menolak kereta sorong Emily dengan wajah yang mulanya ragu-ragu, tetapi lama-kelamaan bahunya menjadi rileks. "Ibu," peliknya. Saya tak rasa takut langsung. Jessica tiba-tiba menangis. "Di Seattle saya tidak pernah bawa Emily keluar malam. Malah, pada waktu siang pun saya sentiasa berdebar-debar. Tapi di sini, saya memeluk anak saya. Ibu faham. Sebab itulah kita di sini." Beberapa hari kemudian, satu berita mengejutkan tiba.
Berlaku satu lagi kejadian tembakan di Seattle berhampiran tadika Emily dahulu. Walaupun tiada kecederaan di tadika kejadian itu berlaku di kedai serbaneka yang selalu dikunjungi Jessica, wajah Jessica menjadi pucat. Jika kita masih di sana, dia tidak mampu menghabiskan ayatnya. Kami pulang sebentar ke Amerika untuk menguruskan penjualan aset dan rumah. Sebaik mendarat di Seattle, suasana tegang kembali terasa. Polis bersenjata, wajah orang yang curiga, suasana yang sangat berat. 3 minggu di Malaysia telah mengubah perspektif saya. Mengapa saya perlu berasa takut hanya untuk ke pasar raya? Rakan baik saya Catherine datang melawat. Ellen, betul ke Malaysia sehebat itu? Saya menceritakan segalanya. Catherine memandang keluar tingkap, jam baru 7 malam tetapi jalan sudah kosong. Sejujurnya saya pun sudah penat hidup begini, Ellen. Tapi saya tiada keberanian seperti kamu. Malam itu kami terdengar bunyi tembakan tidak jauh dari rumah. David memandang saya. Ellen, mari kita segera pulang ke Malaysia. Saya tidak tahan lagi di sini walaupun untuk sehari. Kami bertindak pantas. Rumah disewakan, perabot disimpan, dan kami membawa hanya dokumen penting. Saya meletak jawatan di hospital. Rakan sekerja saya cuba menghalang dengan tawaran kenaikan gaji, tetapi saya menolak. Ini bukan soal wang. Saya mahu hidup dengan selamat. Kami terbang semula ke Malaysia kali ini bersama Jessica dan Emily secara tetap. Apabila kapal terbang berlepas, saya mengucapkan selamat tinggal kepada Seattle, bandar yang saya diami selama 62 tahun. Ia penuh kenangan, tetapi ia bukan lagi rumah bagi kami. Kini kami sudah menetap di sebuah pangsapuri yang selesa di pinggir Kuala Lumpur. Hospital, stesen MRT dan pusat komuniti semuanya dalam jarak berjalan kaki. Setiap pagi jam 6 saya ke taman bunga untuk bersenam. Saya mula menyapa jiran-jiran tempatan. Walaupun bahasa saya masih terhad, senyuman kami adalah bahasa yang sama. Saya menyertai kumpulan senaman warga emas. Mereka sangat mesra. Salah seorang daripada mereka, seorang wanita tempatan, mengajak saya ke kelab komuniti. Di sana saya ditawarkan untuk mengajar bahasa Inggris secara sukarela. David pula menyertai kelab debat dan sukan basket di pusat komuniti. Lututnya sudah pulih sepenuhnya selepas rawatan sel stem. Dia sangat gembira dapat bermain semula pada usia 64 tahun. Jessica telah mendapat pekerjaan sebagai pengurus pemasaran di sebuah syarikat antarabangsa di Kuala Lumpur. Emily pula sudah mula ke tadika tempatan yang sangat selamat. Ibu cikgu-cikgu di sini sangat baik. Dan paling penting, tiada latihan lockdown senjata api. Hanya latihan kebakaran biasa, kata Jessica dengan lega. Kami baru sahaja menyambut hari lahir Emily yang kedua. Kami mengadakan majlis kecil yang dihadiri oleh rakan-rakan baru kami, jiran tempatan, rakan basket David dan rakan mengajar saya. Suasana meriah dengan campuran bahasa Melayu dan Inggris. Melihat Emily ketawa riang, saya sedar, inilah kemenangan kami. Kemenangan untuk menjalani kehidupan yang biasa. Boleh berjalan malam, boleh ke hospital dengan tenang, boleh menyumbang kepada masyarakat. Perkara-perkara ini adalah anugerah terbesar yang boleh saya wariskan kepada cucu saya. Apabila Emily bertanya, "Nenek, esok kita ke taman lagi?" Saya menjawab dengan yakin, "Ya sayang, esok lusa, dan bila-bila masa sahaja." Walaupun waktu malam, kami telah memilih untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan. Malaysia kini adalah rumah kami. Sebuah tempat di mana usia hanyalah angka, dan setiap hari adalah permulaan yang penuh harapan. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda juga menghargai kebebasan dan keselamatan yang Anda miliki? Sekarang, kisah Ellen dan David adalah peringatan bahawa kadang-kadang perkara paling berharga dalam hidup adalah keupayaan untuk menjalani kehidupan yang biasa tanpa rasa takut. Terima kasih kerana membaca.